Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman Hakim bin Saimi. Nombor matrik saya B0620102554. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk tentang definisi falsafah secara umum menurut beberapa tokoh terpilih. Secara umumnya, falsafah ialah satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas. Menurut Aristotle, falsafah ialah ilmu tentang kebenaran. Ini kerana tujuan atau matlamat falsafah adalah untuk mengetahui hakikat sesuatu. Menurut Plato pula, falsafah ialah kajian sesuatu yang benar, baik dan cantik. Menurut Al-Arabi pula, falsafah adalah cintakan kebijaksanaan dan hikmah, serta ia merupakan pokok pada segala ilmu. Menurut Al-Kindi pula, falsafah ialah sesuatu ilmu mengenai hakikat sesuatu yang berada dalam kemampuan manusia untuk menggagapinya. Kepentingan falsafah kepada saya sebagai seorang manusia, kita hendaklah sentiasa melakukan aktiviti berfikir yang mendatangkan kebaikan serta peningkatan akal fikiran. Kita sentiasa melakukan sesuatu yang memberi kebaikan kepada masyarakat. Falsafah juga penting untuk seseorang anak mempunyai matlamat hidup. Assalamualaikum, nama saya Nur Izzatul Syahira binti Ibrahim. Seterusnya, saya akan membincangkan cabaran-cabaran ideologi relativisme pasca moden. Dalam cabaran ideologi relativisme pasca moden dapat dilihat dari segi politik, agama, ekonomi dan sosial. Yang pertama, kita tengok dari segi politik. Apabila sesebuah negara yang mencampur aduk fahaman sosialisme dalam pemerintahannya, dengan ini akan berlaku membawa masalah kepada negara dengan masalah isu kebangkitan dan ketidakadilan, malah membawa kezaliman dan tekanan yang dilakukan oleh pemerintahan ke atas rakyatnya. Yang kedua, dari segi agama, melalui penyebaran pemahaman skeptisme dan pluralisme agama, penyebaran ini dapat membolehkan keliruan kepada umat Islam dan seterusnya menghakis dan merosakkan akidah seseorang. Melalui pemahaman hermeneutika juga salah satu cabaran ideologi, kerana segelintir pentaksir yang tidak bertanggungjawab telah mentaksir semula Al-Quran mengikut kaedah Bible dan mengubah mengikut selera pentaksir sendiri. Yang ketiga, dari segi ekonomi. Ekonomi boleh membawa kepada ketidakseimbangan dalam sektor ekonomi disebabkan hubungan etnik yang mengikut suku kaum mereka sahaja, sama ada dari segi perniagaan dan pembangunan. Ini membawa cabaran kepada masyarakat kini dan membolehkan ketidakadilan kepada kaum lain dalam sesuatu curang ekonomi negara. Pemahaman daya dasar ideologi barat juga salah satu cabaran kepada semua masyarakat. Hal ini kerana dasar ini hanya mementingkan keuntungan semata-mata tanpa mempedulikan tanggungjawab moral kepada penduduk tempatan. Yang terakhir, dari segi sosial, melalui penyebaran fahaman feminisme, fahaman ini telah menolak autoriti dan tradisi yang telah ditetapkan dari dulu. Dengan ini terdapat cabaran yang berlaku melalui fahaman ini kerana memberi wanita kuasa menjatuhkan talak, menyamakan lelaki dan wanita segala hal dan memberi pembahagian harta pusaka sama antara lelaki dan wanita. Dengan ini memberi ancaman kedudukan lelaki, malah cuba mengubah etika syariah Islam yang ditekatkan. Seterusnya, penyebaran fahaman hedonisme juga membawa kerosakan kepada sosial masyarakat kini, terutamanya remaja. Kerana fahaman hedonisme ini membawa kepada keseronan yang melampau yang membolehkan kerosakan kepada sosial dan dengan secara langsung atau tidak langsung dan membolehkan keruntuhan nilai moral dan sosial agama dalam kalangan masyarakat kini. Yang terakhir, fahaman pluralisme seks
juga itipati cabaran ideologi relativisme asas moden. Hal ini kerana fahaman ini boleh membawa prinsip yang bertentangan dengan ajaran Islam yang membolehkan kerosakan sosial masyarakat, malah membawa akidah seseorang akan terpesona. Sekian, terima kasih daripada saya. Pasca modernisme merupakan satu istilah yang merujuk kepada perkembangan dalam ilmu teori kritikal, falsafah, seni bina, seni kesusasteraan dan budaya yang berkembang daripada tetapi tidak menggantikan modernisme. Kata-kata tersebut merupakan pendapat Gary Minder 1996 berkenaan dengan pasca moden. Beliau telah menyatakan bahawa pasca moden ini amat sukar didefinisikan dan merupakan satu idea yang tidak jelas. Selain itu, beliau juga menyatakan pasca moden bukanlah satu teori atau konsep. Ianya lebih bersifat suatu sikap atau minda yang skeptikal, ragu-ragu iaitu atau estetik nilai yang menolak segala bentuk teori yang menerangkan berkenaan fenomena sosial. Menurut S.M. Zakir, Dr. Akbar S. Ahmad dalam bukunya Postmodernism and Islam telah membariskan 8 inti kepada pasca moden. Berikut adalah 8 elemen tersebut. Dihidupkan oleh roh pluralisme, mempunyai keraguan yang tinggi terhadap asas tradisional dan memisahkan kemanusiaan daripada alam. Media menjadi nadi dan pusat dinamik berpasangan dengan fundamentalis agama etnik, iaitu mempunyai sikap dan gusar kepada sesuatu yang di luar perkiraan. Ia terikat dengan masa lalu walau bersikap protes terhadap masa lalu. Mempunyai prasangka terhadap demokrasi, dalam masa yang sama dirinya sendiri mempunyai elemen kelas seperti yang terdapat dalam kapitalisme, iaitu kapitalis liberal adalah teras demokrasi. Ianya berpusat di bandar atau metropolis, berkembang di atas sintesis perbincangan atau perdebatan, subur dengan bauran falsafah dan bauran imej dan media. Ia tidak memberikan satu bahasa atau komunikasi yang mudah, iaitu sukar difahami. Berdasarkan perbandingan teori di antara moden dan pasca moden, ia menjelaskan bahawa pasca moden menolak sebarang bentuk konsep, pemikiran dan teori yang digunakan mengikut perspektif barat dan teori yang melihat hasil atau kesan daripada modernisasi, contohnya birokrasi, kapitalisme, demokrasi yang menjadi asas mempunyai kekurangan dan tidak seimbang dalam aspek sosial dan gaya masyarakat. Misalnya kapitalisme, keuntungan adalah menjadi faktor prima, manakala nilai insaniah atau kualiti perkhidmatan adalah menjadi faktor sekunder. Kelahiran gaya hidup baru dengan kemunculan revolusi industri adalah sejajar dengan saintifik. Ianya mengubah lanskap dunia dengan penuh drastik. Menurut S.M. Zakir dalam penulisannya yang bertajuk Pasca Modernism, kutukan terhadap falsafah dan agama, beliau menyatakan sains merupakan dokongan utama kepada modernisme, khususnya dalam minda barat. Namun, katanya lagi, sains dan modernisme ini mempunyai batasan. Pada peringkat akhir, sejarah moden lahir pemikir daripada kelompok moden yang menyatakan rasa keliru dan mula mempersoalkan pencapaian daripada gerakan moden, iaitu yang dikenali sebagai frontier thinkers. Tambahnya, mereka berhenti menjadi moden kerana melihat apa yang dikatakan sebagai pandangan hidup saintifik, menyedari ini bukan saintifik tetapi saintistik, iaitu sains sebagai ideologi. Natijahnya, walaupun gerakan pasca moden dilabel sebagai sebuah gerakan pemikiran yang tidak jelas, kabur dan statikal, namun golongan ini mempunyai satu hala tuju atau matlamat yang tidak perlu direkod atau dinaskah sebagai rujukan oleh pelbagai pihak. Ironinya, mustahil sekali bila dikatakan para pendukung gerakan ini tidak mempunyai asas yang kuat terhadap persoalan daripada segenap sudut. Secara peribadi, kebenaran adalah hasil yang hanya dapat dilihat setelah usaha ke arah itu dapat dilaksanakan. Namun, bagaimana hasil ini dapat diusahakan seandainya kritikannya menghalang pada proses tersebut? Pada pendapat saya, ideologi bermaksud pemahaman dan aliran idea apa yang kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh, bukan
hanya pendapatan, ideologi yang berasal daripada negara barat, istilah yang suka untuk ditarikkan oleh negara Islam. Pendidikan negara perlu mendidikkan individu yang berilmu dan bertimbang rasa untuk membezakan betul atau salah, yang tidak akan mengikut secara membuta tuli. Dasar pendidikan negara boleh mengubah dan melaksanakan tenaga negara yang berpengetahuan, yang akhirnya akan dapat bersaing dalam berbagai bidang dan tidak akan dipengaruhi oleh ideologi yang sesat. Masyarakat yang tidak bertimbang rasa boleh melahirkan individu yang menggunakan media sosial yang bijak dalam menyebarkan ideologi moden yang sesat secara meluas dan cepat. Pemantauan media sosial menyekat mereka menyebarkan ideologi moden yang sesat adalah pemantauan media sosial untuk menggabungkan data yang berbeza dan membuat analisis. Program ini tidak digunakan mencari rangkaian sosial untuk mendapatkan maklumat tentang perkara yang ideologi moden yang sesat seperti kebebasan kepada individu yang tanpa sekatan. Dan pihak ibu bapa sentiasa memperhatikan dan berkomunikasi dengan anak-anak, dan ibu bapa memainkan peranan yang penting kerana ibu bapa ialah orang yang paling dekat dengan mereka adalah ibu bapa. Tanggungjawab ibu bapa adalah memastikan anak tidak mempunyai ideologi yang sesat. Oleh itu, ibu bapa mestilah mengetahui yang anak lakukan dan perkara mereka memperhatikan. Pastikan mereka tidak terpengaruh dengan ideologi yang sesat. Yang kita harus menghadapi masalah ideologi moden yang sesat, dan dengan menghadapinya dan menyelesaikannya, ini mungkin melibatkan kita dan semua orang harus menentang penyebaran ideologi yang sesat. Kita tidak akan membiarkan lebih banyak mangsa muncul, dan kita juga harus menghadapi masalah seperti ini secara rasional untuk mengelakkan ideologi yang sesat daripada menguasai pengetahuan dan idea kita.